wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bersua kita dalam wacana membicarakan tentang takwim dan kehidupan. Perkataan takwim daripada perkataan bahasa Arab qawwama yuqawwimu takwim, menjelaskan tentang kedudukan dan nilai perdirian. Kedudukan dan nilai perdirian. Maka kedudukan mana satu yang kita nak nilaikan? Tak dapat tidak kedudukan daripada jasad langit yang Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bahawa jasad-jasad langit merupakan rujukan utama kepada manusia dalam membina dan membentuk takwim. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Apa perlunya kita mengetahui kedudukan matahari? Apa perlunya kita mengetahui kedudukan bulan? Supaya kamu, wahai manusia, dapat mengetahui adadas sinin, bilangan tahun-tahun, bilangan tahun-tahun yang telah kamu lalui, bilangan tahun yang sedang kamu harungi, dan tahun-tahun yang kamu akan hadapi. Lita'lamu adadas sinin wal hisab. Dan apa perlunya kita mengetahui takwim yang merupakan rujukannya adalah jasad langit, supaya kamu, wahai manusia, dapat menghitung sesuatu. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dapat menghitung sesuatu. Selain daripada kita dapat menentukan nilai tahun, tahun yang dah kita lalui, tahun yang sedang kita tempuhi, tahun yang bakal kita harungi, kita juga dapat nilai, hitungan, menghitung tentang kedudukan sesuatu. Setelah kita jadikan rujukan kita berdasarkan kedudukan jasad langit, sama ada jasad langit yang paling besar iaitu matahari berdasarkan penglihatan mata kasar manusia, bukan dengan CCD, dengan mata kasar manusia, mataharilah yang paling besar. Begitu juga kita jadikan jasad langit ranking kedua, nilai tasyakul dan tasawur, bentuk dan rupanya, iaitu bulan. Kedudukan bulan kita hitung, maka hasilnya adalah takwim bulan. Kedudukan matahari kita hitung, maka hasilnya adalah takwim matahari. Begitu juga dengan kita mengetahui jasad-jasad langit yang lain. Apabila kita merujuk kepada buruj,
gugusan bintang-bintang 12, maka kita mengetahui kedudukan bintang-bintang 12, maka lahirlah takwim buruj. Ya, takwim matahari, takwim bulan, takwim buruj. Itulah rujukan manusia untuk dua, adadas sinin, hitungan tahun. Yang kedua, wal hisab, hitungan sesuatu. Kalau sebut sesuatu tu umum, maknanya keperluan manusia di muka bumi. Maka yang jelas hari ini manusia masih lagi guna pakai takwim matahari, takwim bulan, takwim buruj. Setelah Profesor Madya Dr. Abdul Halim jelaskan kepada kita tadi berhubung tentang takwim bulan, pentingnya takwim bulan, kerana dengan takwim bulan itu kita dapat membina, kita kata takwim hijrah, bagi mensabitkan tarikh-tarikh penting untuk ibadah yang kita kata memenuhi keperluan syarak. Kemudian kita dengar Fatini bahas pula berhubung tentang kalender, takwim yang diguna pakai oleh masyarakat orang asli, yang tak dapat tidak. Maknanya di situ menggambarkan kepada kita orang asli juga bergantung dengan takwim. Takwim yang dimaksudkan adalah takwim buruj, bintang-bintang 12. Maka dengan sedikit masa yang diberikan kepada saya diminta pula nak jelaskan takwim dan kehidupan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebut sahaja soal kehidupan, maka saya teringat Ustaz Hafiz ada kat belakang ni. Dia pernah minta saya mengulas ayat 25 surah Al-Mursalat dan ayat 26 surah Al-Mursalat. Sama ada dia ingat ataupun dia tak ingat. Lama. Ini cerita 10 tahun yang lalu. Ustaz Hafiz Ismail ditanya dengan saya, ayat 25 surah Al-Mursalat, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Tidakkah kami jadikan bumi ini kifata, tempat berhimpunnya umat manusia. Untuk apa manusia berhimpun di muka bumi? Untuk pilihan raya akan datang. Ya, tunggu je bulan 10 nanti. Bulan Oktober. Ahya'am wa amwata. Ya, perlunya manusia dihimpunkan di muka bumi ini untuk manusia jalani hidup di permukaan, dan manusia menjalani kematian, yakni alam barzah di bawah permukaan bumi, iaitu jasadnya disemadikan. Tapi di bumi juga disemadikan jasad manusia itu di bawah permukaan bumi. Itulah dia alam kematian. Alam kematiannya di bawah permukaan bumi.
alam kehidupannya di bukan petas sunda, di permukaan bumi. Apabila menjalani hidup di permukaan bumi, di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala sebut kifata. Disitulah manusia mendiami dan disitulah manusia berhimpun. Diam dan himpun. Apabila manusia mendiami, istilah diam dan asalnya dalam bahasa Arab ialah anakha, alif nun alif kha, anakha. Datang isim maf'ul munakh, min nun alif kha, munakh. Yang akhirnya perkataan munakh itu diterjemahkan kepada bahasa standard cuaca. Cuaca. Akhirnya Mat Saleh dia nak sebut al-munakh, tak gerti, susah, tak belajar tajwid. Al-manak, al-manak daripada al-munakh. Al-munakh itu alif lam li ahdi zihni, alif lam li ahdi zihni, maknanya isim alam tu, isim ma'rifah li ahdi zihni. Kita faham al-munakh itu mendiami. Siapa yang mendiami di muka bumi, manusia mendiami di muka bumi, maka disitulah alam manusia. Haiwan mendiami di muka bumi, alam haiwan. Tumbuhan mendiami di muka bumi, alam tumbuhan. Tanah dah memang itulah dia, bumi yang dipijak, alam daratan. Tadi Tini cerita pentas Sunda apa, aku pun tak faham lah tu. Baru nak faham. Dari asal darat kemudian jadi laut, laut pun satu tempat mendiami. Maka bila mendiami itu datanglah istilah alam. Alam, ya, lautan. Alam daratan, alam lautan, alam manusia, alam tumbuhan, alam haiwan. Mendiami. Mendiami dari istilahnya munakh. Maka apabila mendiami di muka bumi, ianya akan meraih dua sela waktu yang Allah tetapkan, malam dan siang. Malam dan siang, yang mana Allah sebut pada ayat 38 surah Yasin, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa izahum muslimun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, manusia tak mampu buat apa-apa. Baru PKP nak masuk 6 bulan, ramai dah berhenti kerja, dibuang kerja. Wa ayatul lahumul lail. Dan tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah itu ialah malam. Wah, Allah Ta'ala sebut malam. Apa pasal malam? Malam permulaan hari, bermulanya hari. Maka oleh kerana malam itu bermulanya hari, naslahu minhun nahar, kami tanggalkan malam daripada siang. Tapi hairan, bermulanya hari faizahum muslimun. Bermulanya hari dalam keadaan gelap. Oh no. Kalau gelap nak cucuk dinding mebeng macam mana? Termuntah ke tak termuntah? Jadi kau cakap ini ceramah apa? Dengarlah. Nak jelaskan di sini, maka Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita
apabila kita dah mendiami di muka bumi, maka mendiami itu adalah penempatan. Allah Ta'ala sediakan tempat, isim makan. Setelah Allah Ta'ala sediakan tempat, Allah Ta'ala sediakan pula masa, isim zaman. Dan bermula masa itu dengan waktu malam. Kenapa? Kerana Allah pisahkan malam dengan siang. Ini bererti bermulanya malam bersambung dengan siang. Selesainya siang, terputuslah, terpisahlah. Mula malam balik. Mulalah hari yang baru. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa iza hum muzlimun. Sadaqallahul azim. Oleh itu wujudlah istilah al-munakh, iaitu cuaca. Cuaca merupakan perubahan harian, yang mana bermula hari itu dengan malam, disusuli dengan siang. Oleh itu, itulah nilai sehari. Maka nilai sehari itu adanya nilai al-munakh, nilai cuaca. Dan Allah Ta'ala tetapkan hari kena guna matahari. Sebab itu namanya matahari, bukan telinga hari, bukan hidung hari, matahari. Nampak dengan tak nampak. Jadi hari berdasarkan terbit dan terbenam matahari. Terbit dan terbenam matahari. Allah Ta'ala jelaskan pula gerakan ketara matahari. Ayat 39 Surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Selesai soal hari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pula ayat yang selanjutnya 38, 39, ayatnya ke-37, 38, 39 didiri tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Tuan-tuan lihat semula daripada ayat 37, 38, 39 sampailah ayat 40 surah Yasin. Maka setelah Allah Ta'ala sebut kepada kita nilai harian, kali ini Allah Ta'ala sebut pula nilai bulanan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Baik, wujudlah nilai bulanan. Nilai bulanan kena merujuk kepada gerakan ketara bulan. Nilai harian kena merujuk kepada gerakan ketara matahari. Maka harian, hari-hari kita dituntut menunaikan solat fardu 5 waktu. Kitabam mauquta. Itu harian. Maka nilai harian berdasarkan gerakan ketara matahari. Nilai bulanan berdasarkan gerakan ketara bulan. Pun begitu, masyarakat Romawi dia tak boleh terima.
Masyarakat Romawi dia nak juga nilai bulanan ikut matahari. Maka wujud satu bentuk takwim dalam kita kata takwim Masihi, takwim miladi. Takwim Masihi, takwim miladi memang semata-mata merujuk kepada gerakan ketara matahari, sama ada nilai hariannya maupun nilai bulanannya. Faham aku cakap apa? Tetapi takwim Hijri, sebenarnya takwim Hijri kita menggunakan kedua-dua nilai. Nilai harian berdasarkan ketara matahari, nilai bulanan ketara bulan. Itulah kita kata standard ISO takwim Hijri. Takwim Hijri. Takwim Hijri ini sememangnya membabitkan dua kalender, dua takwim sebenarnya. Gerakan ketara matahari untuk harian. Tetapi untuk bulanan, gerakan ketara bulan. Muharram, Safar. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Setelah kita faham, harian akan memberi kepada kita nilai al-munakh. Munakh, nilai mendiami. Tetapi bulanan, nilai bulanan dia akan memberi kepada kita nilai himpun. Dia berhimpun. Berhimpun apa? Berhimpun madiyah, mata benda, harta benda, entah apa benda. Untuk sebulan Muharram, untuk sebulan Safar, apa benda, mata benda, harta benda. Sebulan Muharram, sebulan Safar, sebulan Rabiul Awal. Faham Okey, baiklah. Dah faham yang itu, barulah kita balik semula dengan tajuk yang diberi kepada aku, iaitu takwim dan kehidupan. Bagi masyarakat Romawi, ambillah senang masyarakat Tionghoa yang dah 3 tahun tak panggil aku lagi untuk membuat hitungan tahun baru Cina. Kalau tak aku dipanggil sebagai panel yang jarang aku, biasanya aku tak punting kerana allowance yang membanggakan. Berhimpun nanti, bukan berhimpun dekat Hotel M Suite, nanti kita buat perbincangan. Hotel M Suite pun dah tutup, hotel 4 bintang di Johor Bahru. Kita akan bincang. Kerana apa? Kerana takwim masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina, dia berdasarkan takwim bulanan kita. Tetapi dia memaksa takwim itu ikut musim yang dipengaruhi oleh matahari. Faham tak? Contoh, kita sedia maklum 21 Mac solstice musim bunga. Baik,
21 Mac solstice musim bunga. 21 Jun solstice musim panas. 21 September solstice musim luruh. 21 Disember solstice musim sejuk. Jelas Jadi masyarakat Cina zaman berzaman daripada dinasti Shi Huangdi 1000 tahun sebelum kelahiran baginda Isa alaihissalam, dia dah ada takwim dia. Dia ikut macam kita harian al-munah, bulanan. Harian ikut matahari. Jadi bulanan, musim ni membawa erti himpun, apa yang terhimpun. Jelas Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masyarakat Cina, dia nak bulanan dia ni, walaupun dia berdasarkan takwim bulan, berdasarkan gerakan ketara bulan, tapi dia nak tetapkan bahawa dia nak ikut juga musim berdasarkan matahari. Dia tak nak ikut musim berdasarkan bulan. Dia nak ikut juga musim berdasarkan matahari. Kenapa? Kerana nyata. Jelas 21 Mac musim bunga. Itu matahari. 21 Jun musim panas. Jadi tahun baru Cina dia nak juga dirayakan berakhirnya musim sejuk, bermulanya musim bunga. Dia nak macam gitu juga. Berakhirnya musim sejuk, bermulanya musim bunga, antara tu. Dengan kata lain, dia nak juga, maknanya tahun baru Cina tu paling awal akhir Januari, paling lambat awal Mac. Tahun baru Cina akan berlangsung paling awal akhir Januari, paling lewat akhir Mac. Dia nak begitu juga. Dia nak paksa juga. Tetapi bulanan dia ikut macam kita. Oh no. Oleh itu dalam masyarakat Cina 3 tahun sekali dia kena tambah sebulan. Dia tak boleh 12 bulan. Dia kena dalam 3 tahun sekali dia kena tambah lagi 1 bulan supaya dia akan sama tu dengan takwim matahari. Bagi kita, kalau Masihi itu dah totally matahari. Settle, selesai. Macam kita, pada dasarnya harian adalah matahari, bulanan adalah bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bagi takwim masyarakat Cina ni, dia 3 tahun sekali, kerana setahun kan berbeza. Matahari dengan bulan. Matahari 365 hari. Bulan 354 hari. Maka setahun berbeza 11 hari. Oleh itu 3 tahun 33 hari melengkapi sebulan. Jadi 3 tahun sekali takwim Cina dia kena tambah 1 bulan. Dia akan tentukan tahun mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana dia nak juga musim tu berdasarkan matahari, bukan berdasarkan bulan. Apa makna musim? Himpunan. Apa yang dihimpun? Mata benda, harta benda, apa benda. Di mana?
di alam daratan, alam lautan, alam manusia, alam haiwan, alam tumbuhan. Kenapa nak ikut matahari sangat? Nyata perubahan musim bunga tu, musim panas tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, maka wujudlah beberapa takwim yang kita dapati ada perbezaan. Apa yang saya nak bahaskan kepada tuan-tuan ialah dapatan dan perolehan daripada takwim. Kalau tadi Profesor Madya, Dr. Abdul Halim, dia nak mensabitkan tu, nak bulan nampak ke tak nampak, CCD, SLR, aku tak faham benda tu semua lah. Aku tak ngerti tu, nak beli pun tak ada duit. Punya susah nak mensabitkan. Tu tanggungjawab Prof. Nak mensabitkan bila bermula 1 Muharram, bila bermula 1 Safar, bila bermula. Itu senarai tugas dia, SKT dia. Silakan. Macam aku bila Prof dah tetapkan, dah dipersetujui bila 1 Muharram, barulah aku menilai dapatan dan perolehan 1 hari bulan, bukan hari matahari, 1 hari bulan Muharram 1442 Hijrah bersamaan berapa? 20 Ogos 2020. 19 Ogos doa akhir tahun dan awal tahun. Jadi saya hanya menilai dapatan perolehan takwim. Apa yang nak dinilai? Nilai harian berdasarkan nilai al-munakh dan nilai bulanan itu sendiri yang adanya nilai musim. Nilai musim. Jadi harian, nilai harian ni al-munakh yang kita kata cuaca, nilai bulanan ni disebut sebagai musim. Tapi kita tengok ada beza antara musim menggunakan matahari dengan musim menggunakan bulan. Kerana musim menggunakan matahari, dia lebih nyata. Tadi Fatini dah cerita. Tu dia cerita tu berdasarkan musim, berdasarkan matahari. Musim berdasarkan bulan, dia lebih kepada 4 nilai. Nilai tumbuh, nilai tambah, nilai kembang. Begitu juga yang disebut sebagai nilai subur. Tumbuh, tambah, kembang, subur. Dalam sebulan tu, dalam sebulan kita kata dalam sebulan Muharram, daripada 1 hari bulan Muharram sehingga 29 atau 30 hari bulan Muharram, ada di situ musim himpunnya. Musim tu makna himpun. Himpunan tu himpunan apa? Himpunan untuk 4 nilai. Tumbuh, tambah, kembang, subur. Tapi benda tu tak nampak. Tumbuh, biji benih tumbuh. Kembang, susah nak dinilai, kan? Tapi kalau musim berdasarkan matahari, senang. Tadi Tini cerita. Musim berdasarkan matahari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Yang saya paparkan kepada tuan-tuan ini musim yang ada persamaan dengan takwim Pema tadi Tini sebut.
Tapi yang ini ni sebenarnya adalah takwim musim 1848 Masihi, apabila baginda Sultan Abu Bakar mula mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor, maka perkara pertama yang dia buat adalah takwim musim. Dan takwim musimnya, pada dasarnya takwim musim ni sama ada musim tu kita nak merujuk kepada musim matahari ataupun musim berdasarkan bulan. Tapi di sini adalah musim berdasarkan matahari. Baik, maknanya ada kita kata perubahan yang nampak di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan pada tarikh-tarikh 21 Mac, 21 Jun, 21 September, 21 Disember. Itu musim matahari. Musim bulan yang tadi cerita tu, tumbuh ngada-ngada, tambah, kembang, subur. Itu nyatanya hanya pada fasa bulan. Nampak? Fasa bulan tu hilaliyah ke? Fasa bulan tu bulan penuh purnama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pun begitu, bagi Sultan Abu Bakar, dia memang ada penasihat dia. Walau bagaimanapun apabila dia membina takwim musim ni yang merujuk kepada matahari, dia juga membuat perbandingan dengan apa nama takwim Pema orang Kedah. Pema, Piama tu bahasa Kedah lama yang sebenarnya maknanya pun makna musim. Piama, Pema tu makna musim. Musim ni bahasa Arab lah. Senang cerita. Saya dah bahas. Ustaz Hafiz dah tanya 10 tahun yang lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya nak jelaskan di sini, apabila sesuatu masyarakat dia bina takwim dia, maka dia mesti ada rujukannya. Baik, rujukan utama takwim musim Kesultanan Johor, begitu juga dia pun buat bandingan dengan takwim Piama Kedah, kerana Piama Kedah lebih awal. Dia sama dengan Masjid Batu Uban 1734 Masihi. Itulah takwim Pema tu, 1734 Masihi juga takwim Pema tu. Piama, Pema. Johor ni baru lagi 1848. Sekarang dah jauh dah, 2020. Nak cerita. Jadi takwim Pema, Piama maupun takwim Kesultanan Johor, dia merujuk kepada manzilah. Tuan-tuan tengok, orang Melayu kata bintang ketika. Dalam bahasa Arab As-Suraya. Bintang ketika dalam bahasa Arab disebut As-Suraya. Jadi contohnya, oleh kerana sekarang ni kita ambil tarikh 1 hari bulan Muharram 1442 Hijrah, bersamaan 20 Ogos. Betul 20 Ogos 2020. Baik. Pada 1 hari bulan Muharram 1442 Hijrah, bulan berada di manzilah yang disebut dalam bahasa Arab manzilah An-Nasrah.
Selepas An-Nasrah, As-Sarfah. Sebelum An-Nasrah namanya Al-Jabhah. Al-Jabhah, An-Nasrah, As-Sarfah. Tak mampu nak tunjuk kat sini lah, kerana berlainan. Aku punya laptop ni aku beli kat Madinah. Memang jarang boleh pasang dekat Malaysia lah. Ni beli kat Madinah. Minta pelajar-pelajar Madinah cari. Dia kata, kenapa Ustaz tak nak beli kat Malaysia? Malaysia biasanya diorang suka tukar-tukar isi dalam ni. Beli kat Madinah, biasanya orang Arab dia gila. Dia kalau tukar-tukar orang Arab dia kata mustakmal. Mustakmal tu ya bukan air mustakmal, orang dah guna. Mustakmal. Yang ini dia kata mutlak. Memang orang belum guna lagi. Maka saya beli kat Madinah. Tapi balik ke Malaysia, pasang dengan wire apa dia tak ada lah. Memang nak kena pasang wire Madinah juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Gambar tu ada kat belakang tu. Nak jelaskan bintang As-Suraya. Jadi masyarakat Melayu ya, dalam membina takwim musim dia akan merujuk kepada bintang As-Suraya. Di mana kedudukan bintang As-Suraya? Bintang As-Suraya itu telah ditetapkan sebagai manzilah As-Suraya. Di mana kedudukan bintang As-Suraya tu? Dia berada dalam gugusan bintang 12 yang disebut Saurun. Saurun. Orang putih dia bukan orang hitam. Nak sebut Saurun tak gerti. Taurus. Daripada Saurun jadi Taurus. Saurun. Jadi di bahagian ekor lembu tu pecah, ekor dia kan pecah tu ujung tu. Di situlah membentuk bintang yang 7, namanya As-Suraya. Jadi orang Melayu akan rujuk kepada bintang As-Suraya dalam pembinaan takwim. Baiklah, nanti kita bahas. Kita ambil satu contoh tarikh. 1 hari bulan Muharram 1442 Hijrah. Bulan ketika itu berada pada kedudukan manzilah An-Nasrah. Sebelum tu manzilah Al-Jabhah. Di mana tu? Di Leo Al-Asad, Buruj Al-Asad, zodiak Leo, singa. Jadi badan singa tu ada satu bintang yang terang. Di badan singa tu, bintang yang terang itu antaranya adalah bintang An-Nasrah. Alif Lam Nun Sarata An-Nasrah. Tetapi nanti di bahagian ekor singa tu ada satu bintang yang terang, namanya As-Sarfah. Dan sebelum tu ada bintang lagi dekat dia punya rambut dia. Kerana rambut dia tutup dia punya dahi tu, namanya Al-Jabhah. Jadi itu semua manzilah bulan, kedudukan bulan di bintang Al-Jabhah, di bintang An-Nasrah, di bintang As-Sarfah. Itu manzilah. Jadi kalau diterjemahkan begitulah, 1 hari bulan Muharram 1442. Ya, maknanya dah jelas nilai bulan ketika itu, nilai cahaya bulan disebut hilal. Nilai cahaya bulan disebut hilal. Akan tetapi bulan tu berada kedudukan di mana? Bulan berada di manzilah An-Nasrah. Ya, bersamaan 20 Ogos. 20 Ogos tu kedudukan matahari. Matahari berada di mana 20 Ogos? Berada di kedudukan 21
darjah saratan di hujung buruj saratan dan akan masuki buruj al-asad. Maka tuan-tuan pun tanya, yang ngada-ngada nak ingat tu buat apa? Nyusahkan orang, dapat allowance tak apalah. Wah, itu penting. Sebagaimana tadi Profesor Dr. Abdul Halim nak mensabitkan tarikh itu, bila bermula 1 Muharram tu, kena keluar belanja kan. CCD-nya lah, SLR lah. Tak semudah itu. Tak semudah tu belanja. Wujudkan perjawatan S44 lah. Wujud punya. Nak mensabitkan. Setelah disabitkan, barulah kita dapat memberi nilai. Dapatan dan perolehan. Apa erti 1 hari bulan Muharram? 1 hari bulan Muharram tu nilai harian dia macam mana? Nilai harian dia, nilai al-munah dia, dan bagaimana dihimpunkan dalam sebulan itu, nilai tumbuh, nilai tambah, nilai kembang, nilai subur di alam, lautan, alam, daratan, alam, haiwan, alam, tumbuhan, alam, manusia itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka menjelaskan kepada kita hari ini bukan sembarangan untuk kita nak membina takwim. Orang yang diberi tanggungjawab, dia akan mensabitkan tarikh-tarikh itu dengan setepat yang mungkin. Walaupun tak tepat, tapi setepat yang mungkin. Setelah disabitkan, barulah tugas aku untuk menilai nilai harian al-munah maupun nilai bulanan, disebut dengan istilah musim. Sama ada musim itu nak merujuk kepada matahari maupun merujuk kepada bulan, untuk kita memahami habuan. Baru berbalik kepada apa yang Ustaz Hafiz sebut tadi. Ditanya apa makna sebenarnya, makna tersurat tersirat. Alam naja'alil arda kifata. Untuk apa berhimpun? Kalau tak ada barang, apa barang, buat apa nak berhimpun? Begitulah. Untuk teruskan kehidupan, kita perlukan takwim sebagai pedoman dan panduan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah terpulanglah bagi tuan-tuan di Jabatan Mufti. Ini bukan SKT tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pandai pun takwim musim ni, tak dapat APC dah, tak ada kenaikan lah, tak tahu tak apa. Tapi bagi saya perlulah, kerana saya kumpulan sokongan. Saya baru balik daripada Mersing, pergi tempat orang asli. Tini tak pernah pergi, tu namanya apa nama tu, abang-abang tu. Dia mungkin pernah pergilah. Dekat Mersing tu tempat orang asli. Tuan-tuan saya pergi di mungkin Padang Endau tu, Mersing. Pergi situ buat apa? Saya diminta untuk memberi penilaian tentang mata benda, harta benda, apa benda, berdasarkan musim merujuk matahari dan musim merujuk kepada bulan, sama ada dan dapat nilai harian dan nilai bulanan. Ni cerita apa Ustaz? Bukan apa, pergi dekat situ. Sebelah kampung orang asli itu ada satu bukit, tetapi bukit itu disebut dalam istilah bahasa Arab Jabalul Sya'r, bukit berambut. Maknanya bukit tu ada tumbuhan. Apa pasal dekat bukit tu? Bukit tu ada nilai ad-dala'u. Nak tahu tu buat apa? Dekat bukit itu ada iron ore. Tahu tak iron ore?
batu besi. Sekarang order dah keluar lepas PKP nak ekspor. Jadi dah cerita dunia pula. Negara China dah nak beli iron ore tu. Jadi kita mengatakan bukit ni ada iron ore. Apa buktinya usaha Anapiah? Nilai harian, nilai bulanan. Kita cerita. Dari segi maknanya falak, apa hubungan dengan falak? Tengok bayang bukit ni. Bayang ni sebelum zawal namanya Azil. Selepas zawal namanya Alfi. Kita akan nilai bayang bukit tu sebelum zawal, sebelum zuhur, selepas zawal, selepas zuhur. Nanti kita boleh tahu. Nilai iron ore tu ada 60% besi. Selebihnya silika. Baru kita boleh hantar kat negara China. Kalau tak cukup pun kita campur-campur. Dia kata campur-campur, hantar ke negara China. Dan kena faham takwim bahawa kita kena jual dalam tempoh masa 3 tahun. Lepas 3 tahun dah tak ada order lagi. Tuan-tuan, penat ni. Saya nak pergi ke 4 tempat lagi iron ore. Kerana order dah ada. Jadi apa pentingnya ahli falak? Dia nak minta kepastian bagaimana. Boleh yakin ke? Itulah namanya dua nilai. Ada benda yang objektif. Macam jawab soalan objektif. Salah, betul, A, B, C. Ada nilai subjektif. Jadi kita boleh buat penilaian dari segi subjektifnya. Gunung ini yang nilainya abdalu sebelum zawal az-zillu, selepas zawal al-fi'u. Jadi kandungan dia macam mana? Kerana nilai harian kena pergi situ sebelum zawal, selepas zawal untuk dapat nilai harian dia. Tuan-tuan, nanti saya cari mana alur air mengalir. Tengok, ni air mengalir kat sini. Tengok air mengalir tu macam mana. Bentuk air tu jernih ke, berminyak ke, baru tahu. Bukan besi je, dia ada yang lain pula. Dah, kau cakap ni belajar falak ke, ni belajar lombong. Nak nyatakan kepada tuan-tuan peranan takwim tu. Kalau Dr. Abdul Halim tak sabitkan bila satu Muharram, aku pun pening. Macam mana? Setelah disabitkan tarikh, insya-Allah kita dapat menilai. Itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Lita'lamu adadas sinin wal hisab. Surah Yunus. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun. Dan kamu dapat menghitung. Hitung apa? Duit duit. Di mana kau duit? Rezeki lah. Menghitung rezeki sebagai keperluan hidup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penting. Sebab itu Nabi Daud alaihi salam dalam riwayat oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijrah. Nabi Daud alaihi salam berdoa pada Allah, apabila Allah turunkan wabak penyakit, jangan lebih 3 hari. PKP, please, jangan lebih 3 hari. Lebih 3 hari, banyak hotel 5 bintang dekat Pulau Pinang tutup. Harian, bulanan, itu takwim. Mempengaruhi, kita kata, habuan dan penghidupan manusia. Tak dapat dipisahkan takwim dan kehidupan. Wallahu a'lam bissawab. Ini baru cerita, kita kata apa namanya, iklan ni ni. Silakan kalau yang berhajat nak tanya, tanyalah. Agak-agak terkeluar daripada SKT, tak payah tanya.
Soalan yang pertama yang ditanyakan oleh saudara Khairul di Facebook, kenapa objek yang terkena cahaya bulan lebih sejuk 2 hingga 3 darjah dari objek yang terlindung dari cahaya bulan? Boleh Ustaz? Lagi-lagi. Yang kedua, ke manakah bulan menghilang sebelum, semasa, selepas bulan baru? Ke manakah bulan menghilang sebelum bulan baru ataupun semasa bulan baru ataupun selepas bulan baru, tetapi anak bulan boleh kelihatan pula. Okey. Soalan yang ketiga, berapa bearing kiblat untuk Kuala Lumpur Malaysia, Tokyo Jepun? Kenapa boleh begitu? Tanya mengapa bearing kiblat berbeza di KL dan Jepun. Allah, silakan. Untuk pensabitan kenapa bearing tu lagu mana, lagu apa ke, itu senarai tugas Jabatan Mufti. Dia boleh tengok Excel. Excel bukan saja nak claim mileage kan, Excel boleh kira-kira kan. Jadi tak apa aku jawab, aku nak jawab berapa. Jadi baik, dia tanya antaranya yang terkena cahaya bulan lebih sejuk. Ya, menjelaskan ayat 5 surah Yunus, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu cahayanya memancar, dan dialah Allah yang menjadikan bulan itu cahayanya bersinar. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya wal qamara nura. Jadi ada dua nilai. Yang pertama, cahaya matahari itu nilainya dhiya, dan cahaya bulan itu nilainya nur. Cahaya matahari itu nilai cahayanya adalah pancaran, kerana dia cahaya asal. Seperti cahaya lampu ni kan, dia cahaya asal, dia adalah dia. Muka aku yang kena cahaya, tapi tuan-tuan dapat tengok dah tak berapa handsome sangat. Cahaya yang ada pada muka saya ini namanya nur. Perbezaan antara cahaya asal, pancaran, dengan cahaya pantulan. Pantulan ni dia bersinar, memantulkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan baik saya, dia bersara awal ustaz tau. Dia dah 23 tahun, DG 44 aja, tak naik DG 28. Sangat hati mohon bersara awal tau. Habis dia mohon bersara awal, rumah dia pun mohon juga. Macam Hajah Halimah 48, muka 2. Yelah, boleh lah. Kesian dia kan, dia bersara awal, dia ustaz, rumah dia ustazah, DG 44 dua-dua. Dah pencen, dah pergi buat umrah, pergi Korea. Balik-balik jumpa aku. Apa barang? Aku suruh pencen awal, tengok macam aku tak nak pencen. Dia kata, nak buat apa sekarang? Jual roti, aku cakap. Kita main-main saja cakap jual roti. Rupanya betul, dia pergi dekat air hitam Keluang tu, dia ikut kursus buat roti. Bila jual roti tak laku pula, cari aku lagi. Aku cakap ini, kau ikut macam Maidin. Roti kau tu, kau kenakan cahaya neon. Nanti roti tu buruk pun nampak cantik, tak lawa pun nampak lawa, dengan kita pencahayaan dia. Tapi bukan cahaya asal, dia tu cahaya pantulan. Nura. Macam mana roti kau tu tak payah manis, tak payah apa. Yang penting roti kau tu berjaya memantulkan, membalikkan, yang akan mengkaburi penglihatan mata. Seperti tini bercermin mata. Contoh. Jadi
Laku dijual. Lepas 3 bulan tak laku balik. Orang dah makan, dah tahu. Tapi itu caranya. Nilai pencahayaan. Jadi yang kena cahaya bulan, nilai pantulan tu dia ada nilai dia tersendiri. Yang tak dapat cahaya bulan, kegelapan malam, dia pun ada nilai dia sendiri. Kerana gelap malam itu merupakan, kita kata, bayang matahari. Tu kena kuliah lain lah. Lagi ditanya apa? Kemanakah bulan menghilang sebelum, semasa, selepas new moon? Patutnya Profesor Madya yang menjawab. Salah orang dia tanya. Tapi aku juga ingin menjawab nampaknya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wal qamari iza talaha, wal qamari iza talaha, dan bulan itu mengiringi matahari. Bulan dia jadi pengiring aja, macam pengiring pengantin. Bulan dia jadi pengiring saja, no? Orang utara kata gitu. Jadi bulan ni dia terlalu bergantung dengan matahari. Jadi bulan tu ada. Kemana perginya bulan? Dek kerana bulan tu dia tak dapat cahaya matahari, maka dia tak kelihatan. Bulan ni terlalu bergantung dengan matahari. Maka bulan dia, sebab itu manzilah bulan ni 28 hari. Maknanya bulan mengelilingi bumi itu 28 hari, 28 manzilah. Itu teori asalnya lah. Walaupun ada pepuluhan-pepuluhan lah. Bulan dia nak mengelilingi bulatan sepenuhnya, mengelilingi bumi 28 manzilah, 28 stesen. Satu stesen 1 hari. Maka 28 stesen 28 hari. Hari ke-29 dia pergi mana? Dia berijtima. Apabila dia berijtima hari 29, ijtima tu kita tak akan nampak bulan. Kenapa tak nampak bulan ketika diijtima? Kerana bulan sekedudukan dengan matahari. Ijtima, ijtama'a, yajtami'u, ijtima'. Maknanya dia berkesedudukan, sama ada segarisan, begitu juga sesata. Oleh kerana bulan bersama dengan matahari, cahaya matahari menutup wajah bulan. Jadi macam mana Profesor Madya Dr. Abdul Halim menyatakan, kalau kita boleh tutup cahaya matahari, nampaklah si bulan. Jadi gunakanlah SLR ke, gunakanlah CCD ke, CCT ke, siapa tu, kalau boleh tutup wajah si matahari, nampaklah si bulan. Kemana hilangnya bulan? Bulan ada di situ, tetapi kedudukan bulan menyebabkan bulan tak kelihatan. Itu dia kata hari 29 tu bulan tak nampak. Tiba-tiba anak bulan nampak pula. Kerana anak bulan adalah detik awal bulan mendapat simpati daripada pancaran cahaya matahari. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jelas padat jawapan yang diberikan oleh Ustaz Madya. Mudah-mudahan memberi pencerahan dan juga manfaat kepada pendengar. Majlis mengucapkan terima kasih atas penyampaian